Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bincang tentang dakwaan Anwar ataupun pengumuman Anwar yang dia tidak terlibat di dalam kes Ahmad Zahid Hamidi. Mengikut Anwar Ibrahim, ini keputusan mahkamah. Anwar kata dia tak campur tangan langsung dalam kes Zahid ni. Saya nak bincang ni oleh kerana jawapan Anwar ataupun penjelasan Anwar menimbulkan lagi banyak soalan. Terlebih dahulu ramai orang tak faham apa dia DNAA. DNAA ni discharge not amounting to acquittal. Bermaknanya mahkamah tidak mendapati Zahid bersalah, tetapi mahkamah juga memberitahu yang mereka tidak mendapati yang Zahid tidak bersalah. So, Zahid is neither acquitted nor free. Ini bermaksud cuma dia perbicaraan ditangguh, bukan ditutup tau. Cuma ditangguh, dia wakaf, dia take a rest. So, prosecution, pendakwa tidak akan proceed dengan kes ni. Tapi tidak semesti Zahid tidak bersalah. Mereka tak kata Zahid tidak bersalah. Cuma mereka kata dia orang stop dulu, stop sementara atau wakaf kes ni. Dan mungkin akan diteruskan satu masa kelak. Mungkin tidak akan diteruskan bila-bila masa. Bermaknanya ini prerogatif ataupun option kerajaan whether to just masuk cold storage selama-lamanya ataupun buka semula buku ni dan sambung pembicaraan. Kita dah dua video semalam, semalam dan kemarin dulu saya dah explain inilah. Tapi hari ni kita nak bincang kenyataan Anwar. Anwar kata dia tidak terlibat langsung di dalam kes Zahid dan ini keputusan mahkamah. Terlebih dahulu bukan keputusan mahkamah. Anwar salah tu. Bukan keputusan mahkamah. Ini keputusan AGC, Attorney General Chambers, iaitu Pejabat Peguam Negara. Yang membuat keputusan untuk nak stop kes ni, tidak teruskan kes ini, ialah Jabatan Peguam Negara. Siapa dalam peguam negara? Itu satu lagi isu. Adakah peguam negara sendiri ataupun orang lain di dalam pejabat tersebut? So, dia orang kata, orang pakatan, orang barisan, mereka kata ini mahkamah punya decision dan peguam negara lah di dalam pejabat peguam negara sendiri yang membuat keputusan. Tapi masalah dia macam ni. Timeline dia tak kena tu. Actually, tak kena. First of all, Zahid Hamidi telah di-charge semasa Peguam Negara Tommy Thomas. Peguam Negara DAP atau Peguam Negara yang Lim Kit Siang nak suruh Mahathir lantik. So, Mahathir ada komplain, Mahathir ada cakap yang Tommy Thomas ni, Mahathir tidak, actually not happy untuk lantik Tommy Thomas. Tapi oleh kerana telah dipersetujui bahawasanya Attorney General ni akan dipilih, akan dipropose, dicadang oleh DAP, maka Mahathir terpaksa terima Tommy Thomas sebagai peguam negara baru. Walaupun Mahathir tak suka, tak mau, terpaksa. Sebab maknanya kuasa ni kuasa DAP. Untuk melantik peguam negara is the DAP's prerogative atau DAP's power. Jadi Lim Kit Siang push untuk Tommy Thomas. So suka tak suka, Mahathir terpaksa setuju dengan Tommy Thomas. So keputusan untuk tangkap dan charge Ahmad Zahid Hamidi ialah Tommy Thomas ataupun Kerajaan Pakatan Harapan. Now, Zahid disiasat semasa Tommy Thomas peguam negara. Zahid Hamidi disiasat dan mengikut DPP, Timbalan Pendakwa Raya, nama dia Ahmad Akram bin Gharib,
So Ahmad Akram ni hantar memo kepada Peguam Negara iaitu Tommy Thomas dan beritahu puan memo ni 8 muka surat. Saya dah publish dulu minggu lepas dan dia bertarikh 17 Oktober. Tommy Thomas ambil alih Jun sebagai Peguam Negara. So maknanya masa tu 17 Oktober 2018 Tommy Thomas lah yang in charge, yang Peguam Negara. So mengikut cadangan ataupun pendapat laporan daripada DPP Akram. Akram berkata, ringkas cerita, dia 8 muka surat lah, ringkas cerita berdasarkan keterangan yang ada dan ulasan kes pendakwaan yang telah saya nyatakan di atas. Saya dengan hormat mencadangkan tiada apa-apa pertuduhan. So mengikut DPP, Zaid tak patut di-charge. Berdasar kepada yang 8 pages tadilah yang dia telah tu. So benda ni DPP Akram dah bagi tahu Tommy Thomas tak ada kes actually benda ni. Tetapi Tommy Thomas nak juga benda ni diteruskan, Zaid ditangkap dan di-charge. So Zaid dibawa ke mahkamah lah untuk di-charge. Are you guilty or not guilty? Dia kata not guilty, dia akan lawan. Okay. So 5 tahun dulu, tahun November 2018, DPP Akram dah kata tak ada kes terhadap Ahmad Zahid Hamidi ni. Pendapat dia lah. Tapi apabila benda kes ni dibawa ke mahkamah dan dipresent ke mahkamah, maka Zaid terpaksa bela diri dan juga dia proceed lah dengan tu. 2 tahun. Benda ni berjalan 2 tahun. Selepas 2 tahun, bicara 2018 hingga 2020, mahkamah buat keputusan yang ada kes. There is a case. Walaupun Akram kata tak ada kes, tapi apabila prosecution, pendakwa raya dah bentang kes dia selama 2 tahun, 2020, hakim berpendapat there is a case. So, Zaid diarah bela diri 2 tahun selepas lah, in 2020. So, of course, masa tu Muhyiddin Yassin lah ambil alih sebagai Perdana Menteri lah daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan mereka semua salahkan Muhyiddin. Ini sebab apa orang UMNO benci sangat dengan Muhyiddin. Dia kata Muhyiddin nyayakan Zaid. Excuse me, sorry. Tapi benda ni bukan Muhyiddin yang buat ke Zaid. Yang buat ke Zaid ialah Pakatan Harapan. Perdana Menteri Pakatan Harapan is Tun Dr. Mahathir Mohamad, Peguam Negara, bukan saja Pakatan Harapan tapi spesifik kepada DAP dan Lim Kit Siang. Maka ini proksi mereka ni, cadangan mereka. Ialah Tommy Thomas ni is actually DAP Lim Kit Siang's proxy atau nominee. So benda ni is actually DAP Lim Kit Siang. Of course Mahathir tak boleh kata apalah sebab dia dah serah kuasa kepada AG. Suka tak suka kena terima sajalah. So DAP di belakang dia. Di belakang nak kenakan Ahmad Zahid Hamidi. Ringkas cerita, Lim Kit Siang nak sumbat Zaid masuk jail. Tapi DPP kata no case. Hakim kata ada. So benda ni excuse me. Benda ni is the power of the AG lah. So they bury this letter 5 tahun. Dia orang kuburkan surat ni selama 5 tahun. Sekarang surat ni baru keluar. Baru keluar pun tak sampai 2 minggu. Seminggu lebih baru. The letter which has been kept for 5 years surfaced last week. So di dalam surat ni ada bukti. Ya. Sah ada bukti bahawasanya Peguam Negara tak ikut nasihat. Okay. That is the officer lah, Akram. Ya. And that's a recommendation. So confirm Peguam Negara Tommy Thomas tak ikut
pendapat, opinion DPP. So proceed lah. Dan bila hakim lihat kes ni, dan dia kata ya betul ada kes, so they proceed. So sekarang ni Anwar kata ini mahkamah. Actually bukan mahkamah. Kes Muhyiddin, yes. Kes Muhyiddin Yassin apabila DPP bentang kes tu di mahkamah, lepas tu hakim tengok, tak ada bukti. Mana bukti kata Muhyiddin ni terlibat rasuah? Tak ada. Mereka kata tak apa, nanti bila kita bicara besok kita akan keluarkan bukti. Hakim kata tak boleh. Nak kena keluarkan sekarang untuk meyakinkan mahkamah bahawasanya ada kes terhadap Muhyiddin. So mereka tak ada bukti. Mereka nak cuba kalau boleh cari bukti dia sebelum bicara, dan bukti ini akan dibawa ke mahkamah semasa bicara. So judge tendang kes ni lah, kes Muhyiddin ni. Itu betul. Itu boleh dikatakan tindakan mahkamah atau campur tangan mahkamah atau apa sekalipun menentukan yang kes ni berjalan atau kes ni tidak akan berjalan. So Muhyiddin's case clear, court decision. Sebab kes dia, there's no case against Muhyiddin kerana tidak ada bukti. Clear, that's all. Zaid punya kes ni peguam negara yang push. Walaupun DPP kata tak ada kes, peguam negara ignore. Tommy Thomas kata no, kita akan proceed, charge dan kita akan bicara. Dan 2 tahun selepas tu hakim setuju. Hakim kata okey, memang ada kes. Hakim pun setuju ada kes dan Zaid dipanggil membela diri. But on this case ni yang melepaskan Zaid melalui DNAA ni bukan acquittal lah, bukan mahkamah kata Zaid tidak bersalah macam kes Muhyiddin. Yes, tak ada bukti. Mengikut hakim, there's no proof, drop it. Okay, gugurkan kes tu. In Zaid's case ni, mahkamah kata ada bukti. The opposite. Kes Muhyiddin, mahkamah kata tak ada bukti, drop it. Kes Muhyiddin, kes Zaid ni, mahkamah kata ada kes, proceed. So diorang yang dok kata sekarang ni samalah kes Muhyiddin, kes Zaid sama. No, it's not sama. Kes Muhyiddin mahkamah atau hakim yang membuat keputusan. Hakim membuat keputusan, iaitu mahkamah lah. Oleh kerana tak ada bukti. Kes Zaid ni bukan mahkamah punya keputusan. No. Keputusan pendakwa raya. Dia beritahu hakim, kita dah tak mau teruskan kes ni. Kita rehat, kita wakaf. Dia tidak kata kita acquit. No, acquit tu lain. Acquit tu maknanya the acquittal means you are not guilty. Yang ini no acquittal is a DNAA, which means discharge not amounting to acquittal. Very specific. Okay, DNAA tu the N is not. So discharge not amounting to acquittal. Maknanya dia dibebaskan tapi tidak melalui keputusan tidak bersalah. Which means you tak bersalah dan you juga tidak bersalah. This is the unique case. So different. So mereka yang kata samalah kes Muhyiddin, kes Zaid, no, it's not the same. Two totally different cases. So the point is, Anwar punya defense hari ini dan semalam, dia kata dia tak campur tangan. This is not political. This is, court decision. In the first place, Zaid Hamidi kena charge is political. Dia di-charge kerana politik. Kalau mengikut undang-undang, DPP kata, kita tak boleh charge Zaid ikut undang-undang. DPP sendiri kata, ni, 8 muka surat ni. Okay? DPP yang kata, there's no case against Zaid. Tapi Tommy Thomas nak proceed bukan kerana ada kes, tapi kerana politik. So tindakan Tommy Thomas is a political decision, not a legal decision. Kalau berdasar kepada legal decision, DPP dah kata no case. Drop it.
Tommy Thomas kata dia proceed not for legal grounds but political grounds. Dan apabila Pakatan Harapan jatuh, bila kerajaan Pakatan Harapan bertukar ke kerajaan Perikatan, Tommy Thomas mengaku yang dia letak jawatan kerana dia pelantikan politik. Tommy Thomas resign apabila Mahathir dan kerajaan Pakatan Harapan tumbang 22 kemudian, iaitu bulan tahun 2020. Tommy Thomas letak jawatan. Tommy Thomas kata kerana dia lantikan politik. My appointment is political. Ini Tommy Thomas sendiri kata. Sebab tu bila kerajaan jatuh dia letak jawatan. Sebab dia ni bukan dilantik melalui a certain process. Dia dilantik atas pilihan politik. So kalau dah kerajaan jatuh, dia berhentilah, dia resign lah. Ini argument hujah dari Tommy Thomas sendiri. So it's clear Tommy Thomas punya appointment political, tindakan terhadap Zahid also political. Based on legal, DPP kata useless to proceed. So sekarang ni dia orang bangkit pada isu 5 tahun dulu, isu surat ni November, surat Akram November 2018. Sebab apa lepas 5 tahun ataupun hampir 5 tahun you bangkitkan surat ni, you dedah surat ni? Oleh kerana mereka perlu justifikasi, excuse, alasan untuk DNA untuk Zahid. So dia orang buat macam ni. Last year Lim Kit Siang bersara. Bila Lim Kit Siang bersara tu, bermaknanya Lim Kit Siang tidak terlibat politik dah. You retire. You retire, you main dengan cucu, you tak terlibat politik. Itu gambaran yang diberi tahun lepas. So, apa saja tindakan selepas ni tak kena-mengena dengan Lim Kit Siang. So, bila tindakan untuk UMNO menyertai kerajaan, Lim Kit Siang kata, saya tak terlibat. Itu berlaku bulan November tahun lepas. Awal tahun 2022, saya dah bersara 8 bulan, 9 bulan sebelum tu. 8-9 months earlier, saya dah retire. So, bila dia orang dah buat keputusan bahawasanya Zahid bawa barisan masuk ke kerajaan, sebagai balasan Zahid akan dibebaskan. Melalui mana? Itu belum ditu. So, apabila mereka dah bersedia nak bebaskan Zahid, mereka terlebih dahulu mereka pecat DPP. Apabila DPP tu kena buang, dia orang umum lah, DPP ni letak jawatan sebab dia nak go private lah, inilah itu. Actually bukan. DPP diarah, suruh letak jawatan. In short, dibuang lah. Selepas DPP dibuang tu, dia orang leak surat ni. Surat 8 muka surat yang dia orang leak. Okay? Selepas DPP dipecat, dia orang bocorkan surat ni. And then surat ni bocor, lepas tu apabila Idrus Harun, Peguam Negara, cuti kerana dia bersara lah. Ya, dia pergi cuti kerana dia bersara. Maka sekarang ni, dalam waktu sekarang ni, tidak ada Peguam Negara tau. Peguam Negara belum masuk lagi. Belum ambil alih lagi. So, there was a window tau. Di antara peguam negara lama ni berhenti dan dia ambil cuti. Maknanya ambil cuti itu sebelum berhenti, kira berhentilah. And then peguam negara baru yang akan masuk cuma sehari dua ni lagi. one or two more days baru. So, we have a period di mana tidak ada peguam negara. DPP dipecat. Ya. Surat dari DPP ke Peguam Negara bahawasanya tidak ada kes didedah. So the timing is pecat DPP, bocorkan surat dari DPP ke AG, bagi AG sekarang, Peguam Negara sekarang ni bersara.
Dan di antara masa Peguam Negara sekarang bersara dengan Peguam Negara baru ambil alih, ada satu period, satu window atau waktu di mana Malaysia tidak ada Peguam Negara. So, DPP pergi mahkamah kata kita nak tarik balik kes ni. Kita nak gugurkan kes ni melalui DNAA. So, Anwar kata ini keputusan mahkamah. Bukan. Mahkamah tak terlibat. Ini keputusan Attorney General Chambers. Dia kata kita kena pergi tanya AG. Tanya AG yang mana? Orang pakatan, orang barisan atau Anwar Ibrahim kata pergi tanya AG lah. Ini tindakan AG. AG yang mana? AG baru belum masuk lagi. AG yang lama sudah bersara. Dan mereka boleh ambil cuti sebelum bersara. So technically, walaupun AG itu bercuti, AG itu tidak lagi AG. He's no longer the AG. He's already gone. So the old AG dah pergi, the new AG belum mari. Yang lama dah pergi, yang baru belum mari. Tapi mereka kata keputusan AG yang mana? Dia ada 3 ni. AG Tommy Thomas yang proceed dengan kes ni. Okay, AG Idrus Harun yang baru bersara. Dan AG baru, Solicitor General, yang akan masuk sehari 2 ni. So, which means there is this period, this window, di mana tidak ada AG. Masa tu dia orang pilih untuk nak bebaskan Zahid melalui DNAA. Yang bawa kes ni ke mahkamah is the prosecutor ataupun DPP. So, now, who's to blame? Okay, kes Tommy Thomas lama dah. Dia yang Tommy Thomas yang bertindak charge Zahid walaupun tidak ada bukti yang lengkap. Itu Tommy Thomas. Sebab dia kata this is not legal, this is political. So dalam political kita boleh buatlah apa saja kita nak buat. Dia dah pergi. AG baru juga dah pergi. AG baru belum masuk. Masa tu dia orang cepat-cepat bertindak untuk membebaskan Zahid. Tetapi DPP yang sebelum ni tak sanggup. Sebab judge kata ada kes. Hakim kata ada kes. So dia tak sanggup. Bila dia tak sanggup, dia dipecat. Masuk DPP baru. So DPP baru dengan masa tidak ada AG. Dia menjadi bos. Dia yang buat tindakan. Dan dia pergi jumpa hakim kata kita nak wakaf kes ni. Kita nak rehat kes ni. So, kita tidak akan teruskan. We will not proceed with the case. Judge cannot do anything. Sebab, bukan kuasa judge nak charge ke tak mau charge. Kuasa AG atau AGC. Deputy Public Prosecutor. Dan oleh kerana yang mendakwa, yang melakukan charge terhadap Zahid, mereka sendiri membuat keputusan untuk tarik balik, maka hakim tak boleh nak buat apa, tak boleh nak protes lah. So hakim terpaksa terima lah, mau tak mau, suka tak suka. So this is the game they play, very interesting. So sekarang ni dia orang kata keputusan mahkamah. No, mahkamah tak terlibat. Keputusan AGC, not mahkamah. So jangan terpedaya bila dia kata oh ini keputusan mahkamah. Nonsense, mahkamah is not involved. The other thing is, dia kata, pergi tanya AG. Which AG? AG lama dah tak ada, AG baru belum ada. AG lama dah pergi, AG baru belum mari. So, which AG yang you nak suruh kita refer? There's no AG. Keputusan untuk membebaskan Zahid melalui DNAA dibuat tanpa persetujuan AG oleh kerana semasa tu Malaysia tidak ada AG. So let's get this narrative right. Dia orang bohong. Dia orang kata keputusan mahkamah pergi tanya AG. Nonsense. All that is nonsense. Itu cuma tipu. Cuma alasan supaya tak nampak yang Zahid ni dibebaskan melalui keputusan mahkamah oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum. Salam sejahtera.